Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya akan ceritakan kepada anda tentang rangkaian 10G serta beberapa teknologi rangkaian yang lain. Dan saya akan terangkan kepada anda tentang apa yang anda perlukan untuk menghasilkan satu rangkaian 10G di rumah anda. Dan sebagai bonus, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana saya upgrade satu mini ITX PC ini untuk menyokong rangkaian 10G. Kita dah selalu sangat dengar tentang network gigabit ataupun 1 Gbps. Tapi tahukah anda sekarang ni kan dah ada banyak barang-barang macam Wi-Fi router dan desktop PC ni yang menyokong rangkaian 2.5G. Kalau yang tu tak cukup, anda boleh upgrade desktop PC dan juga laptop anda tu untuk menyokong rangkaian yang lagi laju iaitu 5 Gbps. Itu kalau nak dapat throughput rangkaian yang maksimum lah kan. Okey, tapi kalau anda rasa macam 2.5 dan 5G pun tak cukup, maka anda boleh upgrade maksimum ke 10G. Itu pendek kata orang kata untuk nak mendapatkan kepuasan penggunaan rangkaian yang paling maksimum lah tu. Okey, tapi sebelum tu saya share dulu sikit kan. Dulu-dululah rangkaian 10G ni dia biasanya hanya digunakan di data center ataupun bilik-bilik server ni. Dan biasanya benda ni digunakan untuk memberikan keupayaan bandwidth yang tinggi pada rangkaian tu. Okey, so selain daripada tu, rangkaian 10G ni biasanya dia bagi kepada server-server yang penting ataupun server-server yang beri servis kepada ramai orang ni. Dan kalau saya nak share sikit kan, untuk pengetahuan anda lah kan, harga perkakasan rangkaian 10G untuk kegunaan enterprise ni, dia boleh mula daripada beberapa ribu ringgit sampailah beberapa ratus ribu ringgit satu unit. Memang mahal gila. Okay, tapi sekarang ni zaman dah berubah lah. Anda dah ada banyak pilihan perkakasan rangkaian yang ada keupayaan 10G ni. Contohnya macam network switch 10G tu kan, yang mereka jual dalam harga 2,000 ke bawah ataupun 1,000 lebih. Okey, memanglah benda tu masih mahal sebab dia harga beribu kan, tapi dia adalah jauh lagi murah daripada enterprise switch yang harga sampai berbelas ribu ringgit tu. Okey, tapi sambil-sambil tu sebelum saya nak teruskan, saya nak terangkan beberapa perkara kepada anda agar anda tak salah faham tentang kegunaan rangkaian 10G ni. Rangkaian 10G di rumah ni dia bukan untuk nak melajukan sambungan internet anda. Sebab kelajuan internet anda tu adalah bergantung kepada pelan yang anda langgan dan juga bergantung kepada faktor-faktor lain seperti coverage, jumlah pengguna dan sebagainya. Rangkaian bandwidth tinggi 10G ni hanyalah lebih banyak berguna untuk kegunaan dalam rumah anda. Okey, jadi mungkin anda akan tanyalah, so buat apa aku nak upgrade 10G kalau internet slow juga? Okey, disebabkan itu, pada bahagian akhir video ni, saya akan tunjukkan kepada anda contoh penggunaan network 10G tu. Okey, so sambil itu memandangkan video ni dia agak panjang, maka saya dah pecahkan video ni kepada beberapa bahagian mengikut topik. Jadi anda boleh skip kepada bahagian yang anda nak tengok. Okey, untuk bahagian seterusnya ni, saya tunjuk dulu kepada anda bagaimana saya upgrade komputer mini ITX saya ni untuk menyokong network 10G. Untuk pembinaan mini PC ITX ni saya tak buatlah daripada mula. Cuma dekat sini saya akan senaraikanlah perkakasan apa yang saya pakai. Macam contohnya motherboard yang saya gunakan ni, ini adalah dari Gigabyte model Aorus Pro AX B550i ni. Jadi apa yang bagus pasal motherboard ni, dia ada Wi-Fi 6 built-in dan dia punya network port yang colour merah tu, itu adalah port 2.5 Gbps. Okay, selain daripada tu, apa yang best adalah dekat sini saya punya CPU cooler tu dia sama tinggi ataupun rendah sikit daripada saya punya RAM. Okay, jadi ngam lah untuk nak masuk dalam casing ITX. Power supply yang saya gunakan ni adalah model Flex PSU yang 500W. So ini adalah modular PSU, jadi saya boleh cabut semua kabel-kabel dia tu lah. Dan dia tu ngam-ngam size untuk saya masukkan dalam casing ni. Jadi casing yang saya gunakan ni adalah SGPC K39. Okey, mula-mula saya akan pasang dulu PSU ke dalam casing kecil ni. Jadi saya percepatkanlah bahagian seterusnya supaya anda tak payah nak tunggu lama-lama. Untuk bahagian seterusnya saya pasangkan power cable untuk yang motherboard ni kan. So yang bagusnya bila ada modular PSU ni, kita boleh pasang dulu kabel tu dekat motherboard sebelum kita pasangkan ke PSU. Sebab ni kan ITX punya case, jadi dia agak susah sikit kalau kabel tu kita pasang terus kat dia punya PSU. Sebelum saya masukkan motherboard ke dalam casing, saya kena masukkan dulu PCIe riser ni. Jadi PCIe riser ni apa dia akan buat adalah kita boleh extendkan PCIe slot tu ke bahagian yang satu lagi casing tu. Okey, sekarang saya akan teruskan pemasangan PC ni dan saya akan percepatkan video ni.
Untuk melengkapkan proses pemasangan ni, saya akan install network card 10G daripada HP ni. Network card 10G ni saya beli daripada China lah. So ini sebenarnya adalah network card second hand yang dia ambil daripada server HP. Jadi kalau nak ikutkan, dia tulis dekat situ network card ni dibuat pada tahun 2015. Dah lama dah lah. Seperti yang anda boleh tengok dekat sini, network card ni dia punya PCIe tu adalah yang jenis times 8 ataupun yang kali 8 tu, maksudnya pendek sikit lah. Tapi saya punya motherboard ni hanya ada satu PCIe slot yang kali 16 tu, yang panjang lagi, yang macam kita duk cucuk network card tu. Tapi mungkin ramai yang tak tahu, anda boleh cocok PCIe punya card yang lagi pendek daripada slot tu, dia tak ada masalah. Macam anda tengok dekat sini, card saya adalah lebih pendek daripada slot PCIe tu. Jadi yang mana tak pakai tu, tak pakailah belakang tu, biar pihak kosong macam tu je lah. Selesailah sudah pemasangan mini ITX ni dengan network card 10G. Jadi pada bahagian yang seterusnya, saya akan demokan kepada anda kelajuan rangkaian 10G tu. Saya menggunakan Windows 10 untuk nak buat testing ni, dan macam apa yang anda boleh tengok dekat network device list ni, anda nampak kan 10Gbps port 1 dan port 2. Itulah saya punya 10G punya network card. Okey, nama dia tu saya rename sendirilah, bagi nama port 1 dan port 2. Untuk testing pertama ni, saya akan gunakan satu application nama dia iPerf3. Jadi iPerf3 ni secara umumnya digunakan untuk nak test bandwidth dan juga throughput lah. Okey, insyaAllah nanti saya akan buat satu video asing untuk nak tunjukkan kepada anda cara nak install dan pakai iPerf ni. Setup untuk testing ni saya gunakan dua PC. Satu PC mini ITX tadi tu dan satu lagi PC yang saya guna untuk editing. Dua-dua komputer ni saya gunakan 10G punya network card yang sama. Jadi cara sambungannya adalah saya sambungkan mini ITX tu kepada saya punya PC tu. Kemudian PC tu saya run iPerf sebagai server. Manakala dekat ITX tu iPerf dia run sebagai client seperti apa yang anda boleh tengok ni. Berdasarkan result iPerf yang tengah duduk berjalan ni, anda boleh tengok kelajuan network di antara dua PC itu adalah dalam lebih kurang 8 gigabit sesaat. Manakala setiap saat tu jumlah data yang ditransfer adalah dalam 900 lebih megabyte sesaat. Jadi dekat sini anda boleh tengok lah network 10G ni memang laju. Untuk testing yang seterusnya, saya akan buat network download test di mana saya dah sharekan satu folder download daripada komputer tu dan dalam tu ada 3 file yang berlainan saiz lah, 1 sampai 50GB. Jadi file-file ni saya akan download masuk ke dalam PC mini ITX tu. Okay, jadi sekarang saya start dengan 1GB dulu, saya drag pergi desktop. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sini, nak copy file 1GB melalui network daripada komputer masuk ke ITX tu makan masa hanya 1 saat sahaja. Okay, sekarang kita cuba pula 10G, saya drag pergi desktop. Okay, kalau tadi 1GB makan masa 1 saat. Dan kalau anda tengok dekat sini 10G tengah duduk berjalan. Saat kita tunggu saat. Dah jalan berapa saat ni? 8 saat. 9 saat. 3 saat baki. Okay, nak copy file 10GB hanya perlukan 18 saat sahaja. Sekarang saya akan test untuk nak download file yang 50GB ni pula. Okay, so nampak macam mungkin lama sikit. Tapi kalau anda tengok testing yang pertama, yang kedua tu kan, untuk nak copy satu file melalui network yang bersaiz 1GB, masa yang diperlukan hanya 1 saat sahaja. Maksudnya anda boleh download file 1GB dengan hanya 1 saat. Kalau anda tengok balik testing yang kedua tu, saya hanya perlukan 18 saat sahaja untuk nak copy satu file yang bersaiz 10GB. Jadi kalau anda nak lebih faham testing ni, saya boleh download movie yang bersaiz 4GB tu, satu movie penuh tu, dalam masa 4 saat sahaja.
Nak copy file 50GB ni nampak macam makan masa sikit, jadi saya percepatkan bahagian seterusnya. Cuma dekat sini saya nak tunjuk satu benda. Kalau anda tengok, masa awal-awal dia copy file tu, transfer rate tu adalah dalam 500MB sesaat. Tapi bila nak sampai ujung-ujung tu, dia drop sampai 200MB, 100MB sesaat. Jadi apa yang berlaku adalah, network card tu dia overheat. Jadi bila dia panas, dia punya performance drop. Tu yang menyebabkan dia transfer lambat lagi tu. Okey, result testing ni tunjuk nak transfer file 50GB ni makan masa 2 minit 28 saat. Untuk testing yang seterusnya, saya gunakan satu thumb drive USB 128GB ni, yang thumb drive USB 3.0 biasa tu, dan saya akan copy file 1GB tadi tu masuk kat dalam thumb drive tu. Saya nak tunjuk kepada anda berapa lama masa yang diambil untuk nak copy file masuk ke dalam thumb drive. Saya tak ada thumb drive yang lebih laju daripada USB 3.0 ni, tapi bagus juga sebab saya boleh tunjuk dekat sini. Kalau tadi bila saya gunakan network 10G tu, untuk download file 1GB ni saya hanya perlukan 1 saat sahaja. Tapi kalau saya nak copy file 1GB yang sama ni ke dalam thumb drive ni, saya perlukan dekat 30 saat. Jadi dekat sini anda boleh tengok, lagi laju download daripada copy. Jadi inilah salah satu contoh untuk nak tunjukkan perbandingan kelajuan network 10G tu. Untuk bahagian seterusnya ni, saya nak tunjukkan kepada anda masalah network card 10G yang overheat tu. Jadi apa yang saya akan buat adalah, saya akan run testing iPerf ni berterusan selama 2 minit untuk nak stresskan network card tu. Untuk nak tunjukkan kepada anda betapa panasnya network card tu, saya gunakan satu device yang nama dia FLIR. Jadi FLIR ni dia adalah satu thermal camera yang kita boleh sambungkan kepada iPhone. Jadi melalui application FLIR ni, dia tunjukkan haba tu berdasarkan warna. Macam anda tengok kawasan-kawasan yang gelap tu, itu maksudnya sejuk. Manakala kawasan yang terang kuning semua tu, itu maksudnya panas. Jadi kalau sekarang anda tengok telefon ni, saya halarkan kepada network card yang duduk dekat dalam Mini ITX tu. Jadi kawasan yang paling panas kuning tu, dia tunjuk sekarang 70°C macam tu. Menggunakan aplikasi FLIR tu, saya juga boleh ambil gambar dan record video. Dan ini adalah video yang saya record masa duk cek perubahan suhu pada network card tu. Jadi benda ni sangat berguna untuk kita nak rekodkan perubahan suhu pada satu-satu benda. Berbalik kepada 10G network card ni, jadi dekat sini anda boleh tengok sendirilah, suhu network card tu dia semakin meningkat apabila kita bebankan dia. Jadi dalam contoh ni, saya duk guna iPerf ni duk berjalan lagi kan. Jadi disebabkan itulah, kalau anda nak beli network card 10G yang dicabut daripada server, maka anda kena pastikan anda letak kipas ataupun ada pengudaan yang baik dalam casing anda. Jadi apakah yang anda perlukan untuk nak wujudkan satu rangkaian 10G di rumah? Okey, saya akan cubalah untuk nak terangkan benda ni dengan mudah lah kan. Okey, pertama sekali, anda kena pastikan dulu apa yang anda nak gunakan network 10G tu. Contohnya kan, katakanlah anda ni seorang online gamer dan nak upgrade ke network 10G untuk nak melajukan gaming experience anda. Maka network 10G ni dia tak akan membantu anda. Sama macam saya cakap pada awal video ni tadi, rangkaian 10G ni dia tak akan membantu untuk melajukan internet di rumah anda. Okey, tapi contohnya, katakanlah anda ni seorang YouTuber ataupun content creator dan anda bercadang untuk nak set up satu benda yang dipanggil Network Attached Storage ataupun NAS tu yang berkelajuan tinggi untuk nak mudahkan kerja-kerja video editing anda, maka rangkaian 10G ni dia sangat-sangat membantu. Untuk asas rangkaian 10G ni, anda kena pastikan dulu desktop PC atau laptop anda tu berkeupayaan untuk di-upgrade untuk nak menyokong rangkaian 10G tu. Saya mulakan dulu dengan desktop PC ya. Pertama sekali, anda kena pastikan motherboard yang anda pakai tu dia ada slot PCIe tu yang cukup dan bersesuaian untuk kita nak pasang kat network card 10G tu. Sebab network card 10G ni dia akan transfer data pada kelajuan maksimum 10 gigabit per second. Jadi anda perlukan minimum slot PCIe yang jenis kali 4 ataupun times 4 tu kalau anda nak pakai network card 10G. Sebab kaki pada network card tu biasanya kalau yang 10G ni dia pakai yang jenis times 4 tu. Malah kan ada setengah network card 10G ni dia kena pakai yang slot PCIe times 8. Dia tak sama macam network card gigabit biasa sebab kalau anda tengok yang dekat kat gigabit biasa tu dia akan gunakan PCIe times 1 yang tu pun dah okey, boleh jalan dah. Benda kedua pula adalah kelajuan hard disk ataupun storage device yang anda guna dalam komputer tu. Untuk nak rasa network 10G ni, anda kena pastikan storage yang anda gunakan tu mesti boleh read ataupun write ataupun kita kata macam ni lah, atau boleh tulis, boleh baca data tu pada kelajuan sekurang-kurangnya 1250 megabyte sesaat. Bukan megabit sesaat lah. Ataupun kita boleh kata 1.25 gigabyte satu saat read-write. Okay. Sebab kalau anda nak download file dari PC lain ataupun yang kita kata network attached storage yang ada 10G punya capability tu,
Data tu mereka akan hantar pada kelajuan maksimum 1.25 GB sesaat. Paling tidak pun dia akan sampai 1 GB sesaat. Jadi, kalau hard disk dalam komputer anda tu slow, maka dia tak boleh nak tampung kelajuan network tu. Jadi bila anda download file, yang lambat tu bukan network, tapi hard disk anda. Okey, jadi sebab itulah saya terpaksa upgrade storage medium saya ni daripada SSD kepada NVMe. Sebab SSD Samsung Evo 860 yang saya pakai sebelum ni dalam ITX PC tu, dia hanya boleh baca dan tulis data pada kelajuan lebih kurang 500 MB sesaat saja. Jadi itu hanyalah separuh daripada kelajuan network 10G tu. Jadi sebab itulah saya kena gunakan NVMe Samsung SSD 980 ni yang mana dia boleh tulis dan baca data pada kelajuan 3 GB sesaat. Baru lagi laju dari network 10G tu. Untuk network card 10G tu pula, ada beberapa jenis yang anda boleh jumpa di pasaran. Lepas tu kalau anda tanya saya nak beli kat mana, paling senang saya akan cakap, pergi cari dekat Shopee dan Lazada. Saya pun cari dekat situ juga. Okey, biasanya bila anda search untuk network card 10G ni, anda akan jumpa sama ada network card yang dia cabut daripada server lama ataupun network card baru yang memang dia design untuk normal PC. Yang network card daripada server tu biasanya kan anda akan nampak dia akan ada 2 port 10G tu. Kalau yang card baru untuk komputer ni pula anda nampak biasanya dia ada 1 je. Okay, jadi kalau anda tanya saya kan nak beli yang mana, saya galakkan anda untuk beli network card 10G yang depa design baru untuk PC walaupun dia hanya ada 1 port. Sebab biasanya kan network card 10G untuk server tu dia lagi besar dan dia lagi senang panas bila kita pakai. Sama macam saya tunjuk sebelum ni. Jadi anda sama ada kena modify kipas ke ataupun anda kena ada airflow yang cukup elok dalam casing anda untuk nak sejukkan network card tu. Alright. Kalau network card yang macam contohnya model Asus ni, anda boleh tengok kan, okay, yang ni dia design untuk PC biasa tau. Okay, dia taklah panas sangat macam server punya card. Jadi sesuai untuk kalau kita nak pakai 10G punya network ni hari-hari. Okay, sambil tu anda kena check juga betul-betul network port yang ada pada card tu. Sebab ada network card 10G ni dia menggunakan SFP port. Jadi anda kena beli pula yang jenis RJ45 10G SFP adapter tu dan harga benda tu pun tak murah jugalah. Saya duk tengok harga lebih kurang 200 ke 300 satu unit. Okay, tapi bagusnya kalau anda beli kad yang jenis SFP ni, anda boleh pakai jenis adapter lain kalau anda nak gunakan fiber optik punya kabel. Untuk laptop pula, anda boleh gunakan satu benda yang dia panggil 10G Thunderbolt adapters. Biasanya 10G adapters ni dia akan gunakan port Thunderbolt. Jadi anda kena check dekat laptop anda dan pastikan sama ada dia ada Thunderbolt 3 ataupun Thunderbolt 4. Buat masa ni kan saya tak jumpa lagi lah 10G adapter ni yang anda boleh gunakan dengan USB punya port. Semua saya tengok dia pakai Thunderbolt. Okey, so contoh laptop yang ada Thunderbolt 4 ni adalah Dell XPS 13 tu yang model 9310. Kalau untuk Mac pula, kalau anda pakai Mac yang mereka buat pada tahun 2016 ke atas, maka kebarangkaliannya anda akan ada Thunderbolt 3. Jadi Thunderbolt 3 dengan 4 ni kelajuan dia adalah 40 gigabit per second. Sebab tu dia boleh cucuk adapter untuk network 10G tu. Seterusnya, anda kena pilih sama ada untuk nak beli network switch 10G ataupun tak. Kalau anda nak pakai switch, anda tak boleh nak guna switch yang biasa. Anda kena cari juga network switch 10G. Okey, jadi contohnya kan, kalau anda hanya nak sambung satu komputer pergi ke satu storage device, maka anda tak perlukan switch. Anda boleh terus buat direct connection saja. Tapi, kalau anda nak sambung beberapa device menggunakan 10G, maka memang anda kena gunakan network switch yang support 10G tu. Okey, jadi saya tengok kan, antara network switch 10G yang anda boleh gunakan adalah yang ni, yang TP-Link TLSX105 ni. Yang ni dia ada 5 port 10G sajalah. Dan yang ini pun harga dia dah dekat dengan 1,900. Jadi saya cari kata ini adalah antara yang paling murah saya jumpa kalau anda nak gunakan switch 10G di rumah anda. Dari segi Wi-Fi access pula, anda kena cari Wi-Fi router ataupun access point yang betul-betul berguna dengan network 10G tu. Okay, macam kalau kita tengok lah kan, standard Wi-Fi version 6 tu dia kata kelajuan maksimum yang boleh pi adalah sampai 9.6 gigabit per second. Dah dekat dengan 10G dah. Tapi masalahnya, saya belum jumpa lagi sebarang Wi-Fi 6 router yang boleh bagi dekat anda kelajuan sampai 9.6 gigabit per second tu dalam pasaran biasa ni lah. Okay, jadi kalau anda tanya saya, Wi-Fi router apa yang laju nak pakai?
Jadi kalau yang saya tengok sekarang ni lah, antara salah satu contoh Wi-Fi 6 router yang laju lah orang kata adalah yang TP-Link model AX11000 ni. Itu pun bila buat testing, dia punya download dan upload hanya boleh bagi dalam 1 gigabit per second saja. Okay, tapi sambil-sambil itu saya cerita juga, kalau anda nak pakai network 10G ni semua, bila nak pakai Wi-Fi, anda kena cari Wi-Fi router yang ada network port tu minimal 2.5 gigabit per second. Sebab kalau anda pakai hanya 1 gigabit per second saja, maka kelajuan wire connection tu dia akan lagi slow daripada keupayaan Wi-Fi 6 tu. Jadi apakah contoh kegunaan network 10G di rumah ni? Paling mudah saya nak tunjuk adalah bagaimana saya boleh edit footage video menggunakan file yang saya akses terus daripada network attached storage ataupun NAS tu. Okey. Kalau sebelum ni, saya akan kena copy dulu video file dalam SD card dekat kamera tu, masuk dalam editing PC, kemudian bila dah selesai edit semua, baru saya upload dalam NAS. Dekat NAS tu pula, saya configure dia supaya dia backup dalam saya punya cloud storage lah, ataupun Google Drive tu. Okay, tapi kan, bila saya buat macam tu, kadang-kadang footage ataupun yang video recording 4K ni, ataupun dia punya render file 4K ni, dia besar sangat. Nah, ada kalanya dia boleh sampai berpuluh-puluh gigabyte. Jadi disk space dalam desktop saya tu dia memang habis cepat gila. Jadi sebab itulah saya pakai NAS. Saya gunakan NAS tu supaya saya tak payah nak upgrade storage dalam PC saya. Saya hanya upgradekan storage dekat NAS tu saja. Kalau saya tak cukup tak cukup space, barulah saya tambah hard disk dalam tu. Dan disebabkan itu juga saya letakkan rangkaian 10G dekat network attached storage tu. Sepanjang video ni anda duk dengar perkataan network attached storage ataupun NAS ni sentiasa yang ada network 10G. Jadi mesti anda nak tanya, NAS apa ataupun network attached storage apa yang support 10G ni kan? Okay. Salah satunya adalah model Synology DS1621XS ni. Tapi yang paling best dia, harga dia start daripada RM7,000 sampai RM11,000 lebih. Ikut kepada dia punya spesifikasi hardware tu. Jadi kalau saya duk cari, duk tengok kan, network attached storage yang support 10G ni dia memang mahal gila. Tu belum masuk lagi hard disk dalam tu adalah dia punya casing saja. Jadi sebab itulah nanti dalam video yang seterusnya saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana anda boleh hasilkan satu network attached storage yang support 10G ni pada harga yang murah. Kita dah pun sampai ke penghujung episod kali ni. Sebagai rumusan kepada episod ni, saya boleh katakan rangkaian 10G ni kan, dia masih lagi memerlukan kos yang agak tinggi kalau kita nak bandingkan dengan rangkaian biasa dekat rumah tu. Tapi sekiranya anda ada keperluan, maka anda dah boleh dapatkan barang-barang yang diperlukan untuk nak hasilkan satu network 10G. Jadi kan, saya harap melalui video ni, saya dapat bantu anda untuk tahu lebih banyak sikit lah tentang teknologi rangkaian semasa ni, walaupun mungkin anda tak gunakan network 10G di rumah anda. Okey, jadi sekiranya episod ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow channel Pendakwah Teknologi ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.